الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, marilah pada hari yang barakah ini kita merafakkan setinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, keizinan, kelapangan, kesehatan kepada kita semua untuk kita hadir ke rumahnya pada hari dan bulan yang mulia ini. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhiril ayat. Katalah wahai Muhammad, kalau sekiranya mereka kasih kepada Allah, maka hendaklah mereka ikut aku yakni Muhammad. Nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini memberi makna yang sangat besar untuk memberi arti bahawa bagaimanakah caranya untuk kita menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Tidak dapat tidak, mestilah kita menjadi orang yang kasih kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telah menyempurnakan kasih dan sayang kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama yang bernama Qadhi Iyad pernah ditanya kepadanya, bagaimanakah caranya untuk membuktikan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kaifa alamatu hubbir rasul? Apakah tanda-tanda kasih kepada Rasul itu? Maka dia berkata, yang pertama, kasih kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda kasih kepada Nabi itu, hendaklah kamu kasih kepada sunnah, yakni apa yang didatangkan daripada Nabi, qaulan wa fi'lan, sama ada perkataan baginda, perbuatan baginda dan pengakuan baginda yang merupakan cara hidup baginda dikasihi oleh kamu, dengan makna kamu memahami dan beramal dengan cara hidup sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat kepada perjalanan hidup baginda, daripada seorang yang menjadi manusia memimpin keluarga, sehinggalah kepada seorang yang memimpin kepada sebuah negara.
menjalani kehidupan sebagai seorang manusia di rumah, dan juga menjalani kehidupan sebagai pemerintah yang memimpin sebuah negara, yang mengatur seluruh sistem kehidupan manusia, daripada perkara yang paling asas yang membersihkan diri qada hajat, sehinggalah kepada bagaimana nak menguruskan negara, memimpin dunia, sehingga apabila Nabi menjadi seorang pemimpin di Madinah, berjaya mengatur sistem politik Madinah dengan sistem sosialnya, sistem ekonominya, sehinggalah sistem politik dan antarabangsa yang digunakan pakai sehingga hari ini, termasuklah panduan perlembagaan Madinah yang dikenali dengan Mitsaqul Madinah. Para ulama menulis sirah, antaranya Syekh Munir Rabban, yang telah menyatakan bahawa apa yang ditunjukkan baginda, khususnya ketika baginda di Madinah, menjadi contoh yang sangat hebat bagaimana nak membangunkan sebuah tamadun manusia secara yang hebat dengan penyusunan sistem berkerajaan yang menjadi contoh kepada dunia bagaimana mengatur manusia dengan peradaban yang sangat tinggi. Sebab itulah seorang penulis barat telah meletakkan bahawa manusia yang paling hebat di atas muka bumi ini, yang tidak ada tolak bandingnya, yaitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia orang bukan Islam, dia mengakui bahawa bagaimana Nabi yang sudah lama meninggal dunia, semakin hari sampai hari ini agamanya sentiasa diikuti dan umatnya semakin berkembang, kerana biasanya sesuatu ajaran itu akan mati bersama dengan orang yang mengasaskannya. Tetapi berbeza dengan Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikaji oleh mereka walaupun 1400 tahun meninggalkan muka bumi ini, tetapi ajarannya, penganutnya semakin ramai dan semakin ramai, dan tetap relevan dengan semua masa dan zaman. Dan inilah yang ia mengatakan tokoh yang sangat hebat. Mudah-mudahan ia diberikan hidayah dan petunjuk. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, Qadhi Iyad telah menyatakan bahawa di antara tanda untuk kasih kepada Rasul itu adalah kamu kasih kepada sunnah baginda Rasul, yakni beramal dengan cara hidup baginda, daripada perkara yang paling simple termasuklah cara menyempurnakan qada hajat, sehinggalah kepada perkara yang lain. Kemudian dia menyatakan yang kedua, sebagai bukti kamu kasih kepada Nabi adalah hubbul Quran. Yang kedua adalah kamu mesti kasih kepada Al-Quran, kerana Al-Quran itu merupakan pusaka peninggalan Nabi yang sangat agung, yang dipelihara Allah sampai hari ini. Maka tidak ada gunanya kamu berkata kasih kepada Nabi, tetapi kamu jauh daripada Al-Quran, kamu jauh daripada mentatapi Al-Quran, kamu malas membaca Al-Quran, sedangkan itulah peninggalan Nabi yang sangat agung yang ada bersama dengan kamu pada hari ini. Maka dia menyatakan bahawa kalaulah nak menjadi orang yang sayang kepada Nabi, buktinya ialah kita sayang kepada Al-Quran, kita membacanya, mengkajinya,
meneliti dan memahami maknanya. Lebih-lebih lagi kita hari ini, kalau sebelum zaman Covid ini, kita mungkin tidak punya masa yang banyak, sibuk dengan kerja, banyak masa di atas jalan raya. Tapi dengan Covid, kita ada BDPR ataupun bekerja dari rumah. BDR, PDPR, semuanya di rumah. Kita punya masa yang banyak di rumah. Kita hanya keluar ketika urusan penting sahaja. Sehingga memasak pun mungkin kita tak perlu dah, sebab ada yang menghantar makanan dan sebagainya. Kalau kita banyak di rumah, masa yang banyak di rumah, alangkah indahnya kalau kita dapat membaca Al-Quran sebanyak yang mungkin. Mungkin ada sahabat kita 5 bulan sebelum ini dihabiskan dengan 5 kali khatam Al-Quran, kerana dia dapat mendisiplinkan 1 hari 1 juzuk. InsyaAllah, sekiranya kita teruskan momentum ini, membaca dan terus membaca Al-Quran, di samping memahami maknanya, terus menerus tanpa jemu dan tidak lesu, InsyaAllah, mudah-mudahan Quran yang merupakan mukjizat kubra, mukjizat besar Nabi ini dibaca, InsyaAllah akan menjadi syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kata qadhi ayat lagi, selain daripada kamu kasih kepada Quran, yang seterusnya dia menyatakan sebagai tanda kasih kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ialah kamu kasih kepada kehidupan akhirat berbanding dengan kehidupan dunia ini. Kamu kasih dengan kehidupan yaumul akhir, dengan maksud kamu sentiasa ingat tentang hari sebenar kamu besok. Bagaimanakah kamu di mahkamah Allah, di hadapan Rabbul Izzah, akan mengadili setiap detik masa kehidupan kamu di dunia ini. Kamu akan sentiasa ingat, apakah bekalan aku nanti, apakah cukup untuk memberatkan timbangan amalan aku di hari akhirat kelak, ataupun masih banyak lagi kekurangannya. Ayo kita persiapkan dengan segala daya dan upaya kita, mengambil masa yang ada ini, yang berbaki, yang Allah masih sayangkan kita, diberikan masa dan waktu lagi. Kalau kita membuka WhatsApp pada waktu pagi, dengar sahabat kita telah ditidurkan akibat Covid. Ada sahabat kita yang meninggal. Minggu lepas suami meninggal, minggu ini istri meninggal, meninggalkan anak yatim piatu dalam masa tak sampai sebulan. Berita kematian di musim Covid ini sangat membimbangkan dan keadaan yang amat dahsyat. Masya Allah, seperti kata Nabi, kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian memberikan peringatan kepada kita. Di kalangan kita yang sehat, kena positif 3 hari kemudian ditidurkan tak sampai 5 hari. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu keadaan yang sangat dahsyat, persiapan yang mungkin tidak sempat. Maka marilah dengan masa yang Allah masih berikan kepada kita, kesihatan yang masih Allah kurniakan kepada kita, waktu dan ruang yang masih ada kepada kita, untuk kita membuat persiapan yang sebanyak mungkin, dengan amal soleh yang sebanyak mungkin, dengan infak yang sebanyak mungkin, dengan kebaikan dan kebajikan yang sebanyak mungkin. Ruang yang dan peluang yang ada di hadapan kita dimaksimumkan dengan sepenuhnya. Sekira kita mati bertemu dengan Allah, seolah-olah kita bersedia dengan segala persiapannya. Yang seterusnya, yang terakhir, qadhi ayat berkata, sekiranya kamu kasih kepada Nabi,
kamu juga kena kasih kepada diri kamu sendiri. Dengan maksud kamu kasih kepada diri kamu sendiri, yakni kamu sayang diri kamu dari menjadi bahan yang dimakan cacing dan ulat di alam barzakh, dan badan kamu, jasad kamu daripada dibakar oleh bakaran api neraka. Jasad kamu yang sihat, yang Allah anugerahkan anggota yang sempurna, alangkah indahnya bila dipindahkan ke alam barzakh. Jasad kamu dipelihara Allah, yang dia gambarkan menjadi suatu taman syurga, raudhatun min riyadil jannah. Kubur kami kubur taman syurga. Jangan menjadikan kubur kita khufratun min khufarin niran, kawah daripada kawah api neraka. Wal iyadza billah. Seterusnya dimasukkan ke syurga, merasai nikmat yang sangat hebat, bukan dihumban dalam api neraka yang dibakar dengan bakaran api yang sangat luar biasa. Justru sayanglah diri kamu dengan memastikan setiap perkataan kamu tidak bercakap malaikat perkara yang benar. Setiap tulisan kamu tidak menulis malaikat perkara yang benar. Pendengaran, penglihatan, panca indera kamu tidak digunakan malaikat untuk kebaikan. Ingatlah firman Allah, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu, anggota kamu, segalanya akan disoal jawab di hadapan Allah di hari akhirat kelak. Marilah kita sayang kepada Nabi, untuk kita sayang kepada Al-Quran dan Sunnah baginda. Kita sayang kepada kehidupan akhirat untuk kita bersiap dengan sebaiknya. Terakhir, kita sayang kepada diri kita supaya dapat menjaga diri kita menjadi orang yang cermat dan berhati-hati, dengan makna orang yang bertakwa, daripada terjerumus ke lembah yang meragukan, termasuklah perkara haram dan syubhat. Lebih-lebih lagi kita berada di zaman langit terbuka ini. Terlalu banyak debu maksiat yang mampu menghinggap kita. Dengan paparan skrin boleh kita mendapat berbagai perkara. Ada yang baik dan banyak juga yang tidak baik. Betapa ramai mereka yang hanya dengan handset mengabaikan salat, mengabaikan ibadah. Masa dihabiskan dengan perkara yang tidak berfaedah. Akhirnya masa menjadi cepat, persiapan dia tidak sempat. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak mampu bertaubat, belum sempat bertaubat kepada Allah Rabbul Izzah. Mudah-mudahan insya-Allah marilah kita mengambil sedikit pengajaran apa yang disampaikan. Mudah-mudahan Rabiul Awal pada tahun ini menjadi titik perubahan kepada kita untuk menjadi mereka yang sayang kepada Nabi, perbanyakkan selawat kepada baginda, memperbanyakkan sunnah baginda. Mudah-mudahan kita bersama baginda di hari akhirat kelak insyaallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.